الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi. Ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini dari maraton daripada pagi, daripada subuh tadi hingga ke saat ini. Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Jom kita menyusuri biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Amira, seterusnya Puan Ros selaku pengerusi serta pengerusi GNI, para barisan ahli kuasa GNI dan ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita melafazkan sejenak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu hari ini. Jangan betulkan siaran TV anda. Sepatutnya hari Rabu ni tak tahu jadual siapa. Jadi Allahumma zasmat, sepatutnya hari Isnin itu ada masalah kesihatan sikit macam migraine ni pun telinga berdengung ni. Tapi tak tahu kenapa, Allah alam. Kejap-kejap hilang, kejap-kejap ada. Biasa awal pagi macam ni lah, awal pagi ada. Lepas tu nanti tengah hari dah tak ada lah. Tak apa, nanti nak kena check jugalah. Takut ada jangkitan kuman ke dalam telinga kan. Jadi amin rabbil alamin, terima kasih atas doa tersebut insya-Allah. Jadi kalau telinga berdengung ni dia macam tak selesa kan. Kurang selesa lah. Bercakap pun macam cakap dalam tempayan, bergema bergema. Tapi tak apa, insya-Allah kita teruskan. Okey, alhamdulillah pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang Abu Sufyan bin Harith dah kan. Hari ini kita bincang tentang Imran bin Husain. Cuba sebagai ulangan sikit tentang kan, Abu Sufyan bin Harith ni adalah sepupu Nabi SAW. Al-Harith bin Abdul Muttalib. Adik-beradik susuan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah. Kalau kita rujuk pada surah 46. Okay. Surah 46 kan ada saudara susuan Nabi SAW. Okay. Yang pertama nampak Abdullah anak Halimah. Yang kedua Syaimah anak Halimah juga, namanya Juzama bin Harith.
Yang ketiga adalah sepupu Nabi SAW, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Orang yang paling kuat menentang Nabi dan akhirnya memeluk agama Islam pada pembukaan kota Mekah. Ini tinus apa tu? Nanti nak rujuk ni. Abu Sufyan ni bapa Ramlah Ummu Habibah, betul ke? Ummu Habibah? Betul ke? Haris, Ummu Habibah. Haris. Ya betul. Betul. Okey. Seterusnya nampak dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dan yang keempat barulah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW yang bertemu baginda dalam dua sesuan kan. Pertama Thuwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Okey. Jadi yang ketiga tu sepupu Nabi SAW, Abu Sufyan bin Haris. Ni kita cerita tentang Abu Sufyan bin Haris. Okey. Di zaman kanak-kanak dia selalu bermain bersama Nabi SAW sebab umurnya sebaya. Okey. Hanya beberapa hari selepas Nabi lahir baru dia lahir kan. Abu Sufyan merupakan penunggang kuda yang baik dan penyair yang hebat. Namun di usia remajanya dia menjadi penentang kuat kepada Nabi sejak baginda diangkat menjadi Rasul. Rasa sayang kepada baginda bertukar kepada kebencian yang amat sangat. Ketika mendengar berita bahawa Nabi akan menyerang kota Mekah, dia berpesan kepada ahli keluarganya supaya berhati-hati dengan Muhammad. Namun anak dan isterinya telah memeluk agama Islam. Akhirnya Allah melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam. Lalu dia dan anaknya Ja'far berangkat ke Madinah untuk menyertakan keislaman bapanya. Tiba di Madinah, dia terus sujud kepada Nabi SAW dan memeluk agama Islam. Namun Nabi menolaknya dengan berpaling. Nabi memalingkan mukanya. Asyap kali dia menyatakan keikhlasannya untuk mengambil Islam. Baginda pun bertanya, apakah kamu tidak menyesal? Ataupun sudah tidak ada dendam? Tidak ada dendam? Dia berkata, ya, sudah tidak ada dendam dan tidak akan menyesal. Akhirnya baginda SAW menerima keislamannya. Okay. Dia mengikut Nabi dalam setiap peperangan yang berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Beliau juga merupakan orang yang pertama memasuki masjid dan orang terakhir keluar daripada masjid. Sebab itu kita ni Allah lihat siapa akhir kita, bukan siapa permulaan kita. Sebab itu kita nak doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami ataupun tutuplah akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Okey. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup kami dengan pengakhiran yang tak baik. Sebab Allah lihat siapa di akhir kita, bukan Allah lihat siapa di awal kita. Macam orang lumba lari lah. Dia laju macam mana pun dia lari, yang diambil kira sebagai pemenang siapa yang sampai ke garisan penamat dulu. Tak kira lah dia awal-awal dia laju, lagi sikit lagi dia ni terjatuh dan dipotong oleh orang lain. Orang yang memotong tu yang menang, bukan yang tadi kira dia laju, kalau dia tak jatuh dia menang. Bukan gitu. Siapa yang sampai ke garisan penamat dulu. Jadi kita ni sebenarnya siapa kita di akhirnya. Itu Nabi Abu Sufyan bin Harith ni, dia dia awalnya menentang Nabi SAW kan, tapi bila di akhir dia adalah orang yang sangat sayang pada Nabi SAW. Kemudian Allahumma salli, orang yang paling kuat ibadahnya. Beliau adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir keluar daripada masjid. Matanya tidak pernah terlepas daripada memandang tempat sujud. Dan baginda pernah berkata bahawa dia adalah ketua pemuda dalam syurga. Ketua pemuda dalam syurga. Itu hebat Abu Sufyan bin Harith. Asalnya menentang Nabi SAW, tapi di akhirnya dia jadi orang yang sangat baik. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk Imran. Saya sharekan sekejap. Okey, kita masuk Imran bin Husain. Dia ada tu kisah sebenarnya dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Hayatus Sahabah tentang Imran bin Husain ni. Bila ayahnya Husain masuk Islam, dia menangis semau-maunya dan rasa gembira. Kan? Rasa gembira. Okey, tu. Imran bin Husain dia berbaiat dengan Nabi SAW pada tahun berlakunya peperangan Khaybar. Okey. Dia bersumpah
dengan tangannya diletakkan di atas tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersumpah tidak akan menggunakan tangan itu melainkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kalau kami berada di sisimu, kami lupa kepada dunia ini? Baginda SAW menjawab, apabila kamu berada di sisiku, para malaikat datang bersalaman denganmu. Okay. Nah, sebab itu kalau Rasulullah dah tak ada, kita selalu bincang tentang Rasulullah SAW, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang. Okay. Kita macam seolah-olahnya melupakan dunia ini. Okay. Sebab kata Nabi SAW, apabila kamu berada di sisiku, okay, para malaikat akan datang bersalaman denganmu. Lalu apabila dia beribadah, dia tidak mahu diganggu dengan apa jua sekalipun, sehingga dia seperti malaikat di kalangan para malaikat. Ini Nabi sebut. Maksudnya kalau dia beribadah, dia tak nak diganggu oleh siapa-siapa pun, apa pun tak boleh mengganggunya, sehingga dia kelihatan seperti malaikat di kalangan para malaikat. Okay. Imran bin Husain ni pernah diuji dengan sakit selama 30 tahun. Okay. Dan dia tak pernah mengeluh pun tentang sakitnya. Tak pernah mengeluh dan tak pernah keluar perkataan pun dalam Allahumma SWT sepanjang dia sakit selama 30 tahun tu, insyaAllah. Itu sahabat dalam bab dakwah. Apa dalam bab keislaman. Yang bertanya Rasulullah kenapa bersama Rasulullah kita lupa dunia tu, Imran tu ke yang bertanya Ustaz? Imran yang bertanya. Imran yang bertanya. Saya rujukkan dia yang daripada kitab ni, Haris bin Hisham. Nanti saya carikan dakwah Husain bin Imran. Dakwah Imran bin Husain tadi. Saya carikan. Saya lupa surat berapa. Okay, nanti saya carikan insya-Allah. Baik Ustaz, tak apa, teruskan dulu. InsyaAllah. Okay. Allahumma salli dia pernah diuji dengan sakit selama 30 tahun dan tidak pernah mengeluh dengan sakitnya, hatta tak pernah keluar daripada mulutnya perkataan macam mengeluh sakit. Kita kadang-kadang pening tu kan keluar kan. Imran tak pernah keluar selama 30 tahun. Saya teringat kisah Allahumma salli Rabi'atul Adawiyah, bila dia lihat seorang pemuda yang mengikat kepalanya kerana sakit, lalu dia panggil pemuda ni. Dia tanya, umur kamu berapa sekarang? Dia kata, umurku 30 tahun. Apa yang terjadi pada kepalamu sehingga kamu mengikatnya? Dia kata, kepala aku sakit. Okay. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, baru kamu sakit beberapa hari, kamu sudah kibarkan bendera kesakitan pada tubuh badan kamu. Sedangkan Allah beri kamu sihat selama 30 tahun, kamu tidak pernah mengibarkan bendera kesyukuran pada diri kamu. Kita ni baru sakit, tanpa koyok lah, nampak kita sakit kan. Tapi masih kita gembira, masih kita sihat, kita tak pernah kibarkan bendera kesyukuran pada tubuh badan kita. Kan, itu beza Itu disebut Rabi'atul Adawiyah, perempuan sufi. Okay. Imran bin Husain ni nama sahabat yang besar juga. Dia meriwayatkan direct daripada Nabi SAW 130 hadis. 130 hadis. Berarti dia rapat dengan baginda SAW. Itu Imran bin Husain. Okay. Gelaran dia kalau nak rujuk adalah Abu Nujaid. Abu Nujaid. Okay. InsyaAllah. Selesai. Jom kita masuk Salamah bin Aqwa. Aqwa Ain Salamah adalah seorang pemandang terkemuka di kalangan bangsa Arab. Okay. Beliau juga merupakan seorang yang dermawan, pahlawan yang berani dan sering membuat kebaikan. Baginda SAW pernah menggelarkannya sebagai tentera pejalan kaki yang paling hebat dan kuat. Keberaniannya memang luar biasa kerana berani menghalau tentera musyrikin keluar daripada kota Madinah seorang diri tanpa memikirkan risiko yang menimpa dirinya. Okay. Dalam Syama'il dalam Hayatus Sahabah ni, kita Hayatus Sahabah dalam bab bai'ah, okay, dalam perjanjian Hudaibiyah,
bila Nabi dilarang ataupun ditegah daripada masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Ada riwayat kata haji, ada riwayat kata umrah. Okey, Nabi memanggil sahabatnya dan meminta ketika itu untuk berbai'ah. Bai'ah yang dulu pernah buat kan? Ni bai'ah yang kedua ni, iaitu bai'ah untuk mati. Bai'ah untuk mati syahid. Okay, kalau apa-apa berlaku, jangan lari, semua kita kena berbai'ah untuk mati syahid. Yang pertama, bai'ah untuk menyatakan keislaman, menyatakan susah senang bersama Nabi SAW, bai'ah untuk menginfakkan harta kepada Islam, bai'ah untuk meninggalkan maksiat, bai'ah. Okay. Tapi kali ni, bai'ah adalah bai'ah untuk mati, mati syahid. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Salamah bin Aqwa ni, semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang ada dalam rombongan itu, semua telah berbai'ah dengan Nabi SAW. Kecuali Salamah bin Aqwa. Bila Nabi SAW memintanya untuk berbai'ah, dia kata, aku dah bai'ah kepadamu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, bila kamu berbai'ah? Sejak aku masuk Islam, dia cerita, aku telah terlibat dalam peperangan sebanyak 9 kali ya Rasulullah. Jadi itulah bai'ah aku. Itulah bai'ah aku. Bai'ah ni aku janji, Kak Raya. Bai'ah ni maksudnya aku janji. Tak setia. Tak setia. Okay. Bai'ah ni ada 5 kan. Bai'ah untuk hijrah. Aku janji bersama Nabi SAW. Bai'ah taat kepada Nabi SAW susah atau senang. Bai'ah untuk mati syahid. Bai'ah untuk berdakwah. Bai'ah untuk menginfakkan harta. Bai'ah untuk Allahumma SWT inilah untuk mati syahid. Okay. Jadi bai'ah. Lalu kata Nabi SAW, wahai Salamah bin Aqwa, perbaharuilah bai'ah kamu. Barulah dia berbai'ah dengan Nabi SAW. Sebab dia kata, buat apa bai'ah lagi? Aku dah berperang 9 kali dalam Islam. Sejak dia masuk Islam, 9 kali dah perang. Okay. Kenapa aku perlu berbai'ah lagi? Itulah bai'ah aku. Itulah bai'ah aku. Lalu Nabi SAW membenarkan dia dan kata Nabi SAW kepada dia, perbaharuilah bai'ah kamu. Perbaharuilah bai'ah kamu. Itu Salamah bin Aqwa. Maksudnya orang yang tak perlu dibai'ah lagi. Orang yang tak perlu lagi menyatakan tak setianya. Tindakan dia, perbuatan dia telah menunjukkan dia adalah orang yang sangat setia. Orang yang sanggup mati pada jalan Allah SWT. Orang yang bersedia untuk mati syahid. Okay. Itu sebut tentang tu. Ustaz, Okay. sekarang masih ada ke penggunaan bai'ah ni Ustaz? Bai'ah ni ada. Tapi ada beberapa bai'ah yang tak adalah. Bai'ah ni dalam perjuangan Islam, bai'ah untuk taat setia kepada pemimpin kan, Allahumma salli tapi untuk pemimpin ni dia ada satu lagi klausa lah, la ta'atan li maksiatil khaliq. Itu kalau contoh saya seorang pemimpin kan, saya minta pengikut saya ataupun dia berbai'ah pada saya, kita boleh berbai'ah, ada lagi, cuma di akhir tu kita kena sebut, kalau aku mengajak kamu kepada maksiat, la ta'atan, tidak ada ketaatan li maksiatil khaliq, kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam tu Jadi kalau bai'ah zaman Nabi SAW, bai'ah dia banyak. Kalau kita rujuk dalam ni bai'ah bab yang kedua kan. Bab bai'ah bab yang kedua dia ada 5. Satu bai'ah ni lebih kepada perjanjian dengan agama lah Ustaz. Ya, perjanjian dengan agama. Kalau zaman sekarang aku janji yang tentera tu lebih kepada negara, tapi agama juga ada sangkut paut juga kan, cuma tak disebut bai'ah lah. Ya, betul. Dia ada ikrar. Ikrar. Bai'ah ni ikrar. Aku janji. Okay. Cuma sebab itu bai'ah dalam Islam ni dia kena sebut wabillahi wa tallahi, wallahi wabillahi wa tallahi. Dia kena sebut bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau kita melanggar bai'ah tu, besarlah laknat Allah ke atas orang melanggar bai'ah ni. Itu kalau bai'ah ni memang sungguh-sungguh, bukan bai'ah sekadar saya berjanji ataupun berikrar, tak. Dia bai'ah ni lebih apa kita panggil, ada roh. Sebab dia untuk agama. Okay, insya-Allah. Okay.
5 bentuk bai'ah sebenarnya. Kita tak apalah sebagai ulangan. 5 bentuk bai'ah. Pertama, bai'ah menyatakan ketaatan kepada Nabi SAW susah ataupun senang. Akad dia juga, cuma akad ni dia kecil sikit lah. Dia kalau bai'ah ni memang istilahnya menyerahkan segala pada Allah dan pada Nabi, menyerahkan. Itu bila bai'ah kita menyatakan ketaatan kepada Nabi SAW susah ataupun senang. Yang kedua, bai'ah untuk berinfak sama ada susah ataupun senang. Okay. Yang ketiga, bai'ah amar ma'ruf dan nahi munkar. Okay. Yang keempat, bai'ah untuk tetap di jalan Allah walaupun dicela orang-orang kafir. Yang kelima, bai'ah menolong Nabi SAW ketika datangnya Nabi kepada mereka. Kemudian dipecah pula, bai'ah untuk hijrah, bai'ah untuk memberikan pertolongan, bai'ah dalam melaksanakan amal-amal Islam, bai'ah untuk jihad, bai'ah untuk sedia mati. Okay. Surat 163 kalau di kitab Hayatus Sahabah tu disebutkan tentang salamah bi aqwa lah. Okay. Tentang Allahumma salli Nabi suruh dia berbai'ah. Dia kata aku sudah berbai'ah 2 kali. Satu menyatakan keislaman, yang kedua adalah bila terlibat dalam peperangan. Okay, insyaAllah. Okay. Sebut tentang tu. Lepas tu ada diceritakan tentang bai'ah para wanita macam mana. Okay. Okay, insyaAllah. Bai'ah anak-anak yang belum akil balik. Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far. Datang pada Nabi SAW ketika itu umurnya 7 tahun. Dia berbai'ah, Nabi tersenyum dan membentangkan tangannya. Sedangkan bai'ah untuk budak kecil belum lagi diterima. Tapi anak kecil umur 7 tahun dia datang jumpa Nabi SAW dan berbai'ah. Okay. Bagaimana bai'ah untuk parti politik? Okay, tengok parti politik macam mana. Dia kalau menegakkan undang-undang atau hukum Allah SWT, itu bai'ah. Sebab penting. Kalau tidak ada bai'ah ni, mereka boleh Allahumma salli meninggalkan perjuangan dan seumpamanya. Sebab bila meninggalkan, dia akan menyebabkan satu kerajaan tu jatuh dan akan membantutkan pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT. Sebab itu penting bai'ah. Itu Nabi bai'ah ketika mana Allah SWT Nabi tiba di Madinah. Okay. Lompat parti. Sekarang ni ada akta lompat parti, dah tak boleh lompat parti dah. Kalau lompat parti dia hilang kursi dah. Hilang kursi tak boleh nak duduk lah. Yang duduk atas meja. Duduk atas lantai. Okay. InsyaAllah itu Salamah bin Aqwa. Seterusnya kita bincang tentang Abdullah bin Zubair. Anak pertama muhajirin yang lahir di Madinah. Kan Asma binti Abu Bakar sewaktu Nabi SAW bersembunyi di gua Thur, ketika itu kan Asma dia sedang mengandung. Ada riwayat kata dia mengandung dah 9 bulan dah. Okay. Tapi yang paling pentingnya dia mengandung ketika itulah. Okay. Asma tu mengandung. Okay. Hantar makanan naik atas Jabal Thur, okay, untuk hantar makanan kepada Nabi SAW. Okay, jadi anak yang dikandung oleh Asma itulah yang lahir di Madinah. Ketika mana Asma hijrah bersama Aisyah, okay, bersama bapanya Abdullah bin Abi Quhafa, atuknya Abdullah bin Abi Quhafa, kan. Okay. Jadi anak yang lahir itu adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Okay. Abdullah adalah anak kepada Asma binti Abu Bakar yang dibawa kepada Nabi SAW untuk ditahnikkan dan didoakan dengan doa yang baik. Dengan doa yang baik. Itu tahnik ni amalan sunnah Nabi SAW. Kita panggil istilahnya tahnik ni belah mulut. Okay. Sebenarnya tahnik ni dia baik untuk kesihatan, dia baik untuk juga keberkatan. Sebab itu pertama sekali biar yang masuk dalam mulut anak kita benda yang baik, iaitu kurma. Satu buah yang diberkati. Okey, sebab itu sebaiknya tahnik ni bukan dia dah ada rambut, kadang-kadang dah besar baru nak tahnik, kan.
tahnik ni kalau adik Anas bin Malik radhiyallahu an, dia lahir pagi, petang tu Anas baru jumpa Nabi SAW untuk minta ditahnik kan. Kemudian Allahumma salli asmat, Nabi kata dia bawa kurma tak? Kebetulan dia memang bawa kurma, Nabi minta kurma. Okay, dan tahnikkan adik Anas bin Malik yang lahir pada pagi tadi, petang. Jadi tahnik sebaiknya adalah yang Allahumma salli bila dilahirkan pagi, petang itulah tempoh yang terbaik untuk tahnik. Tahnik ni meletakkan kurma di langit-langit. Bukan kat lidah, langit-langit. Dan Nabi SAW kunyah dulu untuk melembutkan kurma tersebut. Jadi barakahnya kita kunyah dulu. Kunyah dulu, kalau boleh kita carilah Pak Imam, okey, carilah alim ulama, ustaz-ustaz, tok guru ni untuk tahnikkan, sebab kita nak ambil keberkatan lidahnya yang sentiasa sah membaca Al-Quran dan berzikir. Bukan mulut orang biasa. Kita nak ambil keberkatan. Sebab itu kita jumpa ustaz untuk tahnikkan anak. Sebab itu Anas bin Malik pun bawa pada Nabi SAW. Abdullah bin Zubair pun ditahnik oleh Nabi SAW. Sebab lidah Nabi sentiasa dengan Al-Quran dan zikir. Itu dia memberikan keberkatan, insyaAllah. Okay. Yang kedua, tahnik ni sebenarnya kalau ikut sains, anak yang lahir, dia tak pandai menyusu lagi tau. Tak semua pandai terus menyusu pada ibu dia. Jadi tahnik pada lelangit tu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengajar anak ini mengisap susu. Mengisap. Kalau tak, dia tak pandai nak sedut, nak isap. Sebab itu kita letak pada langit-langit. Kalau letak pada lidah, dia akan terjelir lidahnya kan, sebab rasa manis. Tapi kalau letak pada langit, dia terus sedut jari kita. Sebenarnya saya tak langsung mengajar Allah SWT bayi ni untuk menghisap susu. Ada pengalaman bila saya kongsi kat Radio Aikin tentang rasional tahnik ni. Allahumma salli alaihi, ada seorang doktor, nurse. Dia kata saya dah 17 tahun saat dekat ward bersalin ni. Bila malam je nangis semua bayi. Wah, bising je ward tu. Sebab saya tahu bayi tu lapar. Sebab bayi tu tak pandai nak menyusu. Bukan dia ni. Tu kena support dia kan. Jadi dia lapar sebenarnya. Sebab tu dia menangis malam, dia lapar. Bising lah waktu sebab rupanya ramai bayi yang tak pandai menyusu. Jadi tahnik sebenarnya adalah bila letak pada langit-langit tu, bayi terus hisap jari kita. Hisap jari sebenarnya mengajar dia untuk menyusu. InsyaAllah cantiknya Islam tu kan. Okay. Kemudian kenapa kurma? Kenapa tak boleh madu? Madu ni ada bakteria. Kan? Yang kedua, badan bayi ni belum lagi boleh menerima makanan yang berat untuk diproses. Jadi kita beri dia kurma sebab kurma ni adalah gula ringkas, gula yang mula larut. Okay. Jadi Allahumma salli alaihi, bayi yang baru lahir ni kadang-kadang dia tak cukup gula. Dalam badan dia tak cukup gula. Dia akan, kalau kita orang dewasa hypo lah panggil kan. Tapi kalau bayi ni dia sawan. Okay, sebab tak cukup gula dia akan sawan. Okay, jadi gula daripada kurma ni, gula ringkas ni, dia support gula pada bayi ni, tak cukup ni kan. Sebab itu kurma. Dan tahnik ni bukan sekali je. Tahnik ni kena tiap-tiap hari lah. Selepas daripada yang first sekali tu mungkin ustaz, mungkin ahli ulama'. Yang lepas tu mak dia lah kena tahnik kan. Tu kelebihan tahnik Dia bukan sekadar budaya ataupun adat, istilah kita belah mulut. Belah mulut kan. Tak, dia bukan sekadar itu. Okay. Dan lepas daripada tahnik, kena doakan dia. Doa apa? Doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Orang perempuan boleh tak tahnikkan orang bayi? Boleh? Tak perlu orang lelaki boleh. Orang perempuan boleh. Kita doakan dia, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, perdalamkan ilmunya dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Okey, lepas tu bacalah di telinga kanan dan telinga kiri tu dengan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, kan? Tu baca doa tu insya-Allah. Itu disebut kaedah-kaedah tahnik lah. Okey, sebab itu Nabi doakan dengan doa yang baik. Okay, seterusnya Abdullah bin Zubair ni
merupakan seorang pahlawan yang hebat dan kuat, dan juga seorang abid. Abid ni maksudnya ahli ibadah yang hebat. Okey, sehingga kan apabila dia sujud dalam solat, burung-burung bertinggik di atas badannya kerana menyangka dia adalah tembok yang kukuh. Okey, kita baru nyamuk je macam-macam pukul dengan kaki lah kan. Lepas tu solat bergerak-gerak lah kan. Tapi bila dia sujud, burung boleh bertinggik di atas badannya kerana burung menyangka itu adalah tembok yang kukuh. Bagaimana hebatnya Abdullah bin Zubair. Sebab dia lahir daripada anak yang soleh, soleha. Dia lahir daripada anak yang soleh, Zubair bin Awam. Dan dia lahir daripada ibu yang soleha, iaitu Allahumma Asma binti Abu Bakar. Sebab itu dalam proses mencari pasangan untuk anak-anak kita ni, memang kena jaga sungguh-sungguh. Memang kena jaga sungguh-sungguh. Bukan boleh tangkap muat je. Boleh tangkap muat. Tak apalah. Saya selalu pesan pada Allahumma Asma, kalau ada orang remaja yang nak minta nasihat, saya nak ni macam mana kan. Saya pertama sekali, dah solat istihara belum? Okay. Yang kedua, minta mak dengan ayah solat istihara. Kalau kamu solat istihara, kamu dah suka kat dia, 10 kali kamu istihara pun keluar muka dia. Kan? Sebab itu dia bukan tentang mimpi tu. Tentang mimpi. Solat istihara yang paling kuat adalah kecenderungan hati. Kecenderungan hati. Mimpi tu kadang-kadang tak melalui mimpi, dia kecenderungan hati. Kita bangun daripada tidur tu, kita rasa berat hati kita nak dengan seseorang ni. Itulah maksudnya, itulah istihara. Dan istihara ni bukan cari pasangan je. Istihara ni, istihara, alif sinta ni maksudnya minta. Macam istighfar, minta ampun, ghafara. Alif sinta tu minta. Kemudian istikhara, khara ni khiyar. Khiyar ni pilih. Jadi istikhara, solat minta Allah pilihkan kita. Kita tak ada ilmu tentang masa depan. Kita tak tahu ni bagus ke tak bagus. Jadi kita solat malam tu namanya solat istikhara. Okay, untuk Allah pilihkan kita. Allah pilihkan mana yang terbaik. Jadi bila Allah dah pilih untuk kita, admin tolong tutup mic. Tolong tutup kamera. InsyaAllah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Minta pilih. Habis tu kalau kita dah ada kecenderungan ni, susah sikit. Jadi minta mak ayah untuk buat istikharah pada kita. Lepas tu bila dah pilih itu, bila Allah dah beri petunjuk, bulatkan tekad kita, memang itulah yang kita pilih sebab kita yakin dengan istikharah Allah pilih. Kadang-kadang itu susahnya. Kan, jadi Allahumma salli kena carikan anak kita ni pasangan yang soleh, pasangan yang soleh ataupun solehah. InsyaAllah akan lahir daripada anak-anak ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi SAW akan menjodohkan sahabat ni dengan sahabat ni, sahabat dengan sahabat ni. Sebab Nabi nak bina biar lahir daripada sahabat yang soleh dan sahabiat yang solehah itu anak yang soleh-solehah. Itu penting. Sebab itu akan melahirkan lagi anak-anak yang soleh dan solehah. Okay. Bukan main tangkap muat je. Macam tu insyaAllah. Okey, selesai. Kita masuk pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ataupun Ibnu Abbas. Nama gelarannya adalah Ibnu Abbas. Beliau merupakan sepupu Nabi SAW. Ayahnya Al-Abbas, bin Abdul Muttalib. Jadi adik-beradik dengan ayah Nabi SAW lah. Jadi sepupu yang sering berdamping dengan Nabi SAW di sepanjang masa. Ketika Nabi SAW di usia 40-an, dia baru berusia belasan tahun. Kalau 40-an, dia baru Allah SWT, dia tak sampai belas tau. Dia sebenarnya dalam 10 macam itulah, dalam 10 tahun. Sebab beza umur dia dengan Nabi SAW. Sewaktu Nabi hijrah ke Madinah, sewaktu Nabi wafat tu baru usianya belasan tahun. Usianya ada riwayat kata 15, ada riwayat kata 18 masa Nabi wafat.
Jadi dia ni diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah tu bab ibadah Nabi SAW. Dia ni tidur melintang di bawah kaki Nabi SAW. Sebab Nabi SAW tidur akan membengkokkan lututnya. Nabi tidur ni gaya Muhammad macam ni Dia mim kepala, tangan yang diletakkan pada bawah pipi kanan ni, dia terkeluar sikit siku ni berbentuk huruf H. Kemudian punggung Nabi SAW mim, dan kaki yang dibengkokkan jadi huruf dal. Nabi SAW mengiring atas lambung kanan dan menghadap kiblat. Itu cara Nabi SAW baring tidur. Okay. Tangan kiri ni letakkan pada sisi kiri tu. Sisi kiri. Jadi bila lihat pada atas, mim tu kepala, ha itu tangan yang tadi terkeluar. Kemudian punggung mim dan kaki yang dibengkokkan dal. Jadi bila kaki dibengkokkan, Ibnu Abbas ni suka tidur bawah kaki Nabi SAW. Betul-betul bawah kaki Nabi. Ketika mana Nabi tidur di rumah makciknya Maimunah. Maimunah tu makcik Ibnu Abbas. Jadi bila dia tidur, giliran Nabi SAW di rumah Maimunah, dia pun datang tidur dengan Nabi SAW. Jadi ketika tu dia dalam 10 tahun, umur dia 10 tahun, dia tidur bawah kaki Nabi SAW. Jadi bila Nabi sedar pada waktu tengah malam, sebab itu Ibn Abbas yang sebut, dia kata, Fanama Rasulullah SAW hatta intasafal lail. Dalam hadis tu disebut bahawa Ibn Abbas kata Nabi SAW tidur awal, kemudian Nabi akan bangkit 1/2 malam. Qalil ba'dahu au qalil qablahu. Sedikit sebelum 1/2 malam ataupun sedikit selepas 1/2 malam. Itu yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Okay. Bila Nabi SAW bangkit, Nabi akan meluruskan kakinya kan. Bila meluruskan kaki, akan tertendanglah Ibn Abbas di bawah kaki Nabi SAW. Bila tertendang, dia pun tersedar. Bila tersedar, dia lihat Nabi ambil uduk, dia pun tengok Nabi ambil uduk. Dia pun ikut cara Nabi ambil uduk. Bila Nabi solat, dia pun berada di sisi, asalnya dia berada di sisi kiri Nabi SAW. Lalu kata Ibn Abbas, Rasulullah mengambil kepalaku dan memiak telingaku, menarik telingaku, membawaku ke arah kanan baginda SAW. Jadi Nabi beri isyarat bahawa kalau berjamaah, kedudukan makmum lelaki itu adalah di sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Lalu diceritalah, dalam tu lah diceritakan bahawa Nabi SAW mulakan solat tu dengan 2 rakaat yang ringkas. Kemudian 2 rakaat yang panjang. Okay. Kemudian 2 rakaat yang lebih pendek daripada yang panjang tadi. Dan 2 rakaat lebih pendek daripada yang kedua tadi. Dan 2 rakaat. Dan Nabi SAW buat 6 kali. Berarti 12 rakaat dan Nabi SAW akan solat witir 1 rakaat. Solat witir 1 rakaat. Kemudian baginda SAW akan berbaling semula. Okay, dan bila terdengar azan, baginda akan segera bangkit. Itu disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab ibadah Nabi SAW. Itu Ibnu Abbas. Okay. Nabi SAW pernah doakan dia. Doa-doa yang masyhur lah yang saya baca tadi tu. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir kitabmu. Sebab itu dia adalah orang yang paling pakar dalam tafsir. Okay, kalau Ubay bin Ka'ab adalah orang yang diberatkan dengan Al-Quran. Okay. Tapi Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ni adalah orang yang paling tahu tentang tafsir. Okay. Itu bila dibacakan ayat Iza ja'a nasrullahi wal fazhu, kan. Apabila telah datang pertolongan ja'a nasrullah wal fazhu, dan pembukaan kota Mekah, kan, sahabat-sahabat semua gembira sebab ni jaminan Allah kepada Nabi Muhammad dan jaminan kepada Islam bahawa Islam akan menawan balik Mekah. Ni iza ja'a nasrullahi wal fazhu. Fathu ada 2 dalam tafsir. Pertama kemenangan. Yang kedua adalah fathu, adalah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Jadi sahabat semua gembira. Kecuali seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas menangis. Menangis, semua mahu dia menangis. Jadi sahabat-sahabat semua pelik lah. Ayat ni kan berita gembira untuk kita, wahai Ibnu Abbas. Kan? Apabila datang, ja'a walaupun belum datang, tapi ja'a fi'il madhi, past tense. Jadi maksudnya janji Allah pasti akan datang. Akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu kata Ibnu Abbas,
kamu tak perasan ke kan di balik ayat ni kalaulah telah sampai kemenangan kepada kita, berarti tugas Nabi Muhammad dah selesai. Berarti umur Nabi Muhammad ataupun tempoh Nabi Muhammad dengan kita dah sangat singkat dah. Itu tanda kewafatan Nabi SAW. Isyarat kepada kewafatan Nabi SAW. Bila Ibnu Abbas sebut macam tu, barulah sahabat-sahabat lain menangis. Barulah sahabat-sahabat lain menangis. Itulah sebab doa, berkat doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas adalah orang yang paling pakar tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Itulah hebatnya. Dalam satu, ada satu tafsir. Saya dah kitab bahasa Arab lah. Namanya Tanwirul Mikbas li Ibni Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir tu yang menceritakan tentang Yasin itu, apa maksud Yasin? Ya adalah wahai, ya alif. Sin tu adalah singkatan kepada insan yang dikecilkan ataupun dikhususkan kepada Nabi. Bunyi ya Anisin. Jadi Yasin tu maksudnya ya Anisin, ya Muhammad. Toha ini bukan bahasa Arab standard. Toha ini adalah bahasa selenga orang-orang Quraisy. Apa maksud Toha? Toha maksudnya ya rajul, wahai lelaki, iaitu wahai Muhammad. Sebab itu nama Nabi SAW selain pada Toha, Yasin kan, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi atau banyak Al-Hashir, Al-Hadi kan, ada banyak nama Nabi SAW. Dalam buku ni pun ada kan? Dalam buku yang kecil tak ada. Yang buku yang besar ni ada nama Nabi SAW. Dia berserat 100. Buku ni saya minta untuk diterbitkan sebulan insyaAllah. Dia kata boleh Ustaz, kita buat kemas kini dulu, kita tambah-tambah warna yang patut baru kita ni. Ni buku yang tebal tu dia ada nama Nabi SAW. Ni. Nama himpunan nama-nama mulia Nabi Muhammad SAW. Dia ada Abdullah, Adil, Aqim, Ahmad, Akhir, Amin, Abtahi, Awal, Azil, Bashir, Batin, Fatih, Habibullah. Okay. Sampai yang last tu Yasin. Lepas tu Toha, Tihami. Ada kalau yang saya kumpul ada 106 nama yang ada dalam Al-Quran. Kalau Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dia kumpul 202 nama. Yes, 202 nama. Sebab tu yang dia buat lagu nasyid tu. Asma'un Nabi. Okay. Allahumma salli salat kan. Ada lagu dia. Macam mana lagu Ustaz Muhammad tu? Lupa. Jadi kadang keluar Radio Ikim tu. Asma'un Nabi ya. Okay, InsyaAllah. Okay, itulah. Dengan doa itu menjadikan orang yang paling tajam akal pemikirannya, tambahan dia sering berguru dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lebih dewasa daripadanya. Okay. Allahumma salli asma' lagu Asma'un Nabi kan. Ustaz Muhammad ni kalau nyanyi suara lepas je. Saya dulu satu kumpulan nasyid dengan dia dekat Maham Muhammadi, Kota Baru Kelantan. Kan? Dia memang macam itulah style dia nyanyi. Dia tak ada jadi solo. Kalau dia solo dia memang dia tak merdu, tak lunak dia. Tapi dia suara dia lepas je. Suara lepas. Tapi tak penting dia berani. Lantaklah orang nak cakap apa suara dia. Yang penting dia ni dia nyanyi je tu Ustaz Muhammad ni style lah. Okay, saya berkawan dia daripada kecil dengan Ustaz Muhammad ni. Memang orangnya lain daripada lain lah. Okay, dia ni dulu dia anak orang kaya kan. Dia boros. Bapak dia masukkan setiap bulan 500. Baru belajar sekolah biasa je. 500. Sekolah Mahad Muhammadi 500 banyak kan. Dia ni suka belanja. Jadi saya rampas dia punya kad ATM dia. Saya rampas kad ATM sebab dia belanja gila-gila sangat. Lepas tu saya cakap, setiap kali kalau nak duit, beritahu je. Saya pergi ambilkan duit kat bank, cocokkan berapa nak. 100, 200. Kalau dia keluarkan semua. Lepas tu dia joli. Makan dekat restoran lah. Tu Ustaz Muhammad Abdullah. Saya lah yang jaga duit dia dulu. Sekarang ni kalau lihat senarai ustaz yang kaya kan. Nombor 2 Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Nombor 1 Ustaz Ibiliu. Nombor 2 Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Okay. Tu ingat lagi. Dia ingat sampai sekarang ni.
saya jaga duit dia. Okey, insyaAllah. Okey. Antara ni, walaupun Ibnu Abbas ni seorang kanak-kanak ataupun ni, dia sering bersahabat dengan orang yang lebih dewasa daripadanya. Sehingga kan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab melantik dia salah seorang daripada ahli lembaga penasihat lah, ataupun pakar rujuk. Sebab itu kalau kita ni nak berilmu, nak bijak, anak-anak kita kena tahu dari sudut pergaulan dia, dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan anak yang usia lebih rendah daripada dia, macam dia dah darjah 3 tapi kawan dengan budak kecil, dia otak dia akan jadi budak kecil. Jadi dia akan buat perkara-perkara yang macam apa ni kan dari 3 lah, kenapa buat benda-benda yang macam yang tak boleh fikir dengan akal kan, dengan otak kan. Sebab dia berkawan dengan budak kecil. Betul, kalau nak anak bijak, kena berkawan dengan orang yang lebih dewasa dengan dia. Bagaimana Ibnu Abbas, walaupun dia masih lagi anak-anak, tapi dia kerap bersahabat dengan orang yang lebih dewasa dengannya. Itu kan sebut tentang tu. Dan Imam Syafi'i pun kalau kita rujuk dalam Allahumma salli syair dia kan, yang la akhilan tanalul alma illa bisittatin. Seorang tu tidak akan mencapai atau akan mendapat ilmu kecuali 6 perkara kan. Pertama, zakain wa hirsin wa ijtihadin kan. Imam Syafi'i pun sebenarnya hikmah Imam Syafi'i ni dia dikandungkan oleh ibunya 2 tahun. Dia kata, boleh ke Ustaz? Perubatan moden tak ada. Tapi ada satu rekod perubatan moden juga di China. Seorang ibu yang mengandungkan anak dia dah setahun 8 bulan tak lahir lagi, tak ada tanda nak lahir. Tapi bila doktor cek kandungannya sihat walafiat, tak ada apa-apa, sebab itu doktor teruskanlah, maksudnya dia mengandung dah setahun 8 bulan dah tak lahir-lahir lagi anaknya. Imam Syafi'i 2 tahun dikandungkan oleh ibu dia. Sebab itu dia bila lahir 2 tahun Allahumma salli 2 tahun usianya lebih matang daripada anak-anak yang lain yang sebaya dengan dia. Satu kajian di Amerika, universiti, saya ingat lupa universiti apa yang buat kajian, universiti apa yang buat kajian tentang anak yang dikandungkan lebih daripada 40 minggu dengan anak yang dikandungkan kurang daripada 40 minggu. Dia sebut 38 hingga 40 lah. Jadi siapa yang dikandungkan kurang daripada 38 hingga 40 minggu tu, anaknya kurang cerdas. Satu kajian dibuat dengan diberikan ujian matematik. Akhirnya dia buat kesimpulan bahawa anak yang dikandungkan ibunya 40 minggu, 38 hingga 40 minggu, anak ini genius matematik. Berbanding anak-anak yang dikandungkan kurang daripada 40 minggu, anak-anak ini kurang pick up dari sudut matematik. Rupanya ada hikmah kandungan 40 minggu, kandungan 40 minggu. Dia anak tu dia bijak. Okey, bijak. Imam Syafi'i lebih daripada 40 minggu. Okey, sebab itu dia keluar, lahir dia bukan terus berlari macam bayi biasa juga. Cuma dia punya sistem badan dia macam kalau anak yang perawatan kan dilahirkan kena jaundice sebab hatinya belum berfungsi yang baik lagi. Kadang-kadang sistem penghadamannya pun belum boleh lagi, dia tak boleh makan makanan lain ni, dia kena makan minum susu je kan. Susu pula susu apa, tengok susu ibu je boleh, susu yang susu formula daripada hospital dia kadang-kadang dia muntahkan balik kan, dia tak sesuai sebab sistem dalam tubuh dia belum matang, belum cukup lagi. Itu bila lahir 40 minggu, okey, insya-Allah sihat walafiat. Dia sistem dalam badan dia, sistem hati dia, sistem apa semua dah berfungsi yang baik dah. Jarang kena jaundice kan. Tu sebut tentang tu. Okey. Insya-Allah. Sebab tu kalau nak anak kita cemerlang, anak kita baik, anak kita ni bijak, kena dia berkawan dengan orang yang lebih matang daripada. Kita pun sebenarnya ibu dan ayah sebenarnya. Saya ada modul tentang teknik pembelajaran Imam Syafi'i. Ini antara saya masukkanlah. Ibu dan ayah pun sebenarnya macam mana nak anak kita jadi bijak. Kena layan macam orang dewasa. Tak boleh menggunakan perkataan nak mamam. Kan tak boleh. Kita kena sebut nak makan. Jangan nak mamam, kita dah gunakan perkataan tu.
Kita ni kalau nak cakap dengan anak, kalau nak cakap nak kencing cakap, nanti kalau nak kencing cakap kat ibu tau nak kencing. Nak kencing ke, nak buang air ke, cakap itu. Jangan kita gunakan perkataan yang macam, yelah kita kadang-kadang malu kalau tengah-tengah orang ramai, tiba-tiba anak jerit, "Mak nak kencing." Kan? Itu biasa normal lah, mana ada orang tak kencing kan. Tapi kadang-kadang ibu ni dia salah. Dia gunakan perkataan yang yelah yang ni, lain kali kalau nak cakap dengan ibu, nak kencing cakap nak nyanyi tau. Nanti ibu tahulah nak nyanyi tu maksudnya nak kencing. Kisahnya dia balik, dia tidur dengan nenek dia kat kampung. Tengah-tengah malam dia tak tahan nak kencing. Dia kata, "Nek, tak tahan ni, nak nyanyi ni." Nenek dia kata, "Apa kau tengah-tengah malam nak nyanyi besok pagilah. Tengah-tengah malam nak tidur nak nyanyi buat apa kan? Nek tak tahan nak nyanyi nek." Kan? Nenek dia pun kata, "Nyanyi kat telinga nenek ni." Habis. Nyanyi kat telinga nenek ni. Habis dia kencing dengan nenek dia. Nanti kadang-kadang penggunaan perkataan pun tak sesuai kan. Tu nak makan. Nak makan. Okay. Jadi jangan panggil nak mamam. Nak mamam. Kan. Jadi sebenarnya itu mempengaruhi otak anak kita sebenarnya. Sebab itu zakain. Imam Syafi'i kata syarat nak dapat ilmu kena bijak. Macam mana kalau kita tak bijak? Dia ada cara untuk jadikan kita bijak. Pertama, itulah kena berkawan dengan orang yang lebih dewasa. Kan? Lepas tu ibu-ibu kena layan anak dengan cara yang matang, bukan tak matang. Aku sebut tentang tu insyaAllah. Okey, saya tak bercadang untuk sambung pada yang Abbad bin Bashir ni. Sebab tinggal sikit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk sahabat Nabi SAW sebelum masuk tentang sahabiat Nabi SAW. InsyaAllah. Sebab saya ada kelas lepas ni di Bandar Sanwi. Ni fizikal lah kena pergi. Iaitu ni tak sarapan lagi. Tak siap lagi. Yang jaga slipper Rasulullah Ibnu Mas'ud kan? Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Okay, insyaAllah. Okay. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sahabat-sahabat yang kita bincang tadi antaranya Abu Sufyan bin Harith, Imran bin Husain, Salamah bin Aqwa, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas lepas ni ya? Okay, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Hari ni berapa sahabat yang kita dah bincangkan. Cuma kita berbaki lagi 6 orang sahabat lepas ni insya-Allah. Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, bertambah pengetahuan kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan yang para rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Ustaz saya buat hibahan sikit Ustaz. Silakan. Baik, kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Salih dengan pengajian tafsir Al-Quran 5.15 petang. Kuliah maghrib kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah pada pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan idaman penuntut kitab fiqh. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada semua jemaah. Terima kasih juga kerana sudi berinfak di tabung Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu, kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat dijalankan dan diteruskan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Ustaz terus sihat, dikurniakan kesembuhan lah. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan segala urusan kita semua hari ini insya-Allah. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Undur dulu dah ada hal. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.